Okey, salam hormat semua. Jadi kita mulalah ya untuk mekanisme degupan jantung ni. Untuk struktur jantung ni, cikgu nak pergi dulu kepada dua bahagian yang utama. Okey, nak pergi dulu kepada dua bahagian utama sebab nanti kita nak cuba fahamkan tentang mekanisme degupan jantung. Selepas tu baru kita masuk tentang struktur jantung. Okey. Ha. Apa ni, Cik Nur Sabila, apa ni, kamu off kan kamu punya kamera pun tak apa. Jadi kalau ada soalan, siapa-siapa ada soalan boleh tulis kat ruangan chat. Okey. Kamu off kan kamu punya kamera, off kan kamu punya speaker lah. Okey. Jadi kalau ada soalan boleh tulis kat ruangan chat. Sebab kalau kamu buka kamu punya kamera, dia akan ambil apa ni, dia akan makan kamu je data tu banyak sikit. Jadi kalau kamu dengar sahaja sambil kamu tengok apa yang cikgu lukis ni, dia akan kurang sikit lah. Okey. Okey. Jadi kita ada bahagian jantung. Ada dua bahagian yang cikgu nak terangkan ni, iaitu melibatkan bahagian atrium dan bahagian ventricle. Atrium dan ventricle. Jadi bila kita sebut tentang mekanisme degupan jantung, bahagian atrium dan bahagian ventricle ni adalah yang bahagian yang penting lah dalam mekanisme degupan jantung. Dia bahagian atrium, bahagian ventricle. Kemudian kita ada injap. Jadi dia ada injap, ada atrium, ada ventricle. Jadi yang ini yang pertama sekali kamu kena faham apabila kita cerita tentang mekanisme degupan jantung. Jadi kita ada bahagian yang dipanggil sebagai atrium. Okey, atrium. Jadi atrium ni adalah bahagian atas jantung. Okey, bahagian atas jantung. Bahagian atas ni lah. Okey. Dia adalah bahagian atas jantung, atrium. Jadi atrium ni ada dua bahagian, iaitu atrium kanan dan atrium kiri. Dia terbalik dengan kita punya badan ya. Kalau kamu tengok dia kanan dia sebelah sini. Kiri dia sebelah sini. Boleh ya. Kemudian di bahagian bawah ni kita ada ventricle. Ada ventricle. Iaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Jadi bila kita sebut tentang mekanisme degupan jantung, dia mesti ada bahagian atrium, bahagian ventricle. Dia ada bahagian atrium, bahagian ventricle, yang mana atrium dia mesti kecut dulu. Jadi bila sebut tentang atrium kecut ni, dia melibatkan atrium kanan dan atrium kiri. Dua-dua bahagian ni dia akan kecut serentak. Dia bukan kanan kecut, kiri kemudian kecut, tak. Dia mesti kedua-dua bahagian atrium ni dia mesti kecut. Okey, kedua bahagian ni mesti kecut yang akan menolak darah daripada atrium kanan pergi ke ventricle kanan. Daripada atrium kiri akan pergi ke ventricle kiri. Jadi dia apabila berlaku pengecutan pada bahagian atrium tu, dia dua-dua bahagian dia akan kecut. Sebab tu kalau bahasa Inggeris, siapa yang ambil bahasa Inggeris atrium, kalau UM belakang ni dia singular. Dia melibatkan satu sahaja. Sama ada right atrium ataupun left atrium. Dia satu bahagian saja. Kalau kita nak sebut dua-dua, kita nak sebut atrium kanan dengan atrium kiri, kita nak refer dia kepada dua-dua, kita sebut dia sebagai atria. A kat belakang ni. Yang kalau A kat belakang ni dia selalu plural. Okey, plural ni dia lebih daripada satu lah. Dua dan ke atas. Boleh ya? Jadi ini bahagian yang antara yang kamu kena faham dulu, iaitu atrium dengan ventricle. Selepas tu kita ada injap. Injap tricuspid. Cikgu dulu waktu belajar dulu, bila sebut tri ni ada R kan? R ni, RI ni, dia right. Right tu kanan. Okey, bila sebut tricuspid tu dia bahagian kanan lah. Jadi satu lagi tu kita tak payah ingat lah.
Jadi bila sebut yang injap kat sini, injap bikuspik lah. Injap bikuspik. Dia ada sebab kenapa dia panggil sebagai, oh ya betul, macam bakterium dengan bakteria one Danish. Okey. Ada injap bikuspik yang sebelah kiri. Okey, injap bikuspik itu tak payah ingat lah. Ingat yang trikuspik saja, sebab satu lagi tu mesti bikuspik yang sebelah kiri itu. Kemudian kita ada injap sabit. Okey, kita ada injap sabit. Kita ada injap sabit yang kawasan sini. Ni injap sabit. Okey, kalau kamu ingat, injap sabit ni dia selalu duduk dekat vena. Dia ada dalam vena. Jadi, sebelum kita mula masuk mekanisme degupan jantung ni, paling tidak kita kena faham yang di jantung dia ada struktur yang dipanggil sebagai atrium, ada struktur yang dipanggil sebagai ventricle, ada struktur yang kita panggil sebagai injap. Boleh ya? Jadi ini dulu. Sebelum nanti minggu depan cikgu akan ajar tentang struktur ni dan peredaran darah. Pengaliran darah tu macam mana di jantung. Jadi kita nak faham dulu kenapa boleh ada peredaran darah ni. Kenapa darah tu boleh ada daya untuk menyebabkan dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, mestilah ada menyebabkan daya tolakan yang akan menolak darah tu untuk dihantar pergi ke seluruh tubuh badan. Untuk dihantar pergi ke peparu. Okey, nanti minggu depan kita akan pergi kepada struktur dan sedikit pengaliran darah. Cuma minggu ni cikgu nak ajar tentang mekanisme degupan jantung. Macam mana jantung tu dia boleh berdegup. Okey, macam mana jantung tu boleh berdegup. Okey, mekanisme degupan jantung. Kita baca sikit apa yang ada dalam nota ni. Jantung, otot kardium. Ingat ya, otot terbahagi pada 3, iaitu otot rangka, otot licin, otot kardium. Atau bahasa Inggeris kita panggil cardiac muscle, smooth muscle, skeletal muscle. Siapa yang ambil bahasa Inggeris lah, sebab ada request kan. Sekali lagi ya, cardiac muscle. Cardiac muscle ni boleh jumpa dekat mana? Di jantung sahaja, di tempat lain tidak ada. Kemudian ada smooth muscle. Smooth muscle ni contohnya boleh jumpa dekat mana? Dia ada di blood vessel, salur darah. Okey, smooth muscle. Satu lagi skeletal muscle. Skeletal muscle ni dia jumpa dekat mana? Dia selalu akan jumpa berdampingan dengan tulang. Jadi dia ada attachment, dia ada hubungan dengan tulang yang mana akan sambungkan otot tu dengan tulang, kita panggil tendon. Kalau tulang dengan tulang, ligament. Otot dengan tulang kita panggil tendon. Ini selalu paling mudah sekali kalau kat sekolah mengajar ni kita tengok drumstick lah, peha ayam tu kan. Di hujung peha ayam dengan dia punya tight tu, kita ada, boleh tengok ada ligament, ada tendon, ada otot, muscles. Okey, jadi otot kardium ni dia bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Sekali lagi ya, jantung ni dia otot kardium. Otot dia bersilang, bersambung antara satu sama lain. Okey. Jadi kedua, otot kardium bersifat myogenik. Okey. Dia punya karakteristik, dia punya features tu dia myogenik. Apa maksud myogenik? Dia mengecut kendur tanpa isyarat impas daripada sistem saraf. Jadi dia boleh kecut dan kendur tanpa dia dapat impas daripada sistem saraf. Jadi maksudnya sistem saraf tu tak perlu nak bagi isyarat kepada dia, dia tetap juga akan kecut dan kendur. Dia secara automatik dia akan kecut dan kendur. Tapi bukan bermaksud sistem saraf tak kawal jantung. Sistem saraf masih lagi kawal jantung. Okey. Dia kawal tu macam mana? Dia kawal tu untuk dia naikkan tekanan darah atau dia rendahkan tekanan darah. Jadi dia boleh kawal dalam keadaan tekanan darah tu yang disebabkan oleh jantung tu punya degupan boleh dikawal oleh sistem saraf. Tapi dalam keadaan biasa, dia takkan dikawal lah. Jadi maksudnya tanpa isyarat daripada sistem saraf pun dia tak akan bekerja. Jadi sebab tu jantung ni dia akan sentiasa bekerja lah. Jadi sepanjang kita ni
hidup, kita dia bernafas, jantung tu takkan berhenti. Kalau dia berhenti tu masalah lah. Okay, kalau berhenti dia masalah. Sebab tu kena buat apa? Cardiopulmonary resuscitation. Kalau jantung tu dia berhenti. Okay, CPR lah. Okay, yang melibatkan kita nak push, tolakkan balik peredaran darah tu, kita paksa balik jantung tu untuk berdegup. Okay, CPR. Tapi kamu tak belajar, biologi tak belajar CPR ni. Untuk yang KBSM tak belajar, KSSM pun tak belajar. Okay. Kalau untuk sains, ya ada belajar. Sains tingkatan 4 ada belajar, iaitu CPR dengan Heimlich maneuver. Okay, Heimlich maneuver tu kalau tercekik. Seterusnya, pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka menyebabkan peredaran darah. Jadi kita tengok dulu pada pengepaman jantung. Ini tak nak lagi. Pengecutan otot ni kemudian. Okay, kemudian nanti kita tengok macam mana darah daripada kaki contohnya yang telah berlaku pertukaran gas nak patah balik ke jantung. Padahal dia terpaksa melawan graviti ni. Kan kaki, darah daripada kaki tu, dia nak naik balik ke jantung, dia melawan graviti. Apabila melawan graviti ni, dia agak susah sebenarnya. Jadi apa yang boleh menyebabkan darah tu patah balik masuk ke jantung? Jadi kita akan tengok nanti kemudian yang itu. Tapi untuk yang hari ini, kita nak tengok kepada pengepaman jantung saja yang boleh menyebabkan peredaran darah. Okey, boleh menyebabkan peredaran darah. Jadi pengepaman jantung ni, mekanisme degupan jantung ni akan menyebabkan peredaran darah. Jadi tolong ingat, bila sebut saja peredaran darah, jantung tu dia mesti berdegup. Dia mesti pump darah. Maksud pump tu apa dia? Dia mesti ada darah yang masuk, ada darah yang keluar. Itu pump. Kan? Kita ada pump air dekat dalam kolam kita ataupun dalam akuarium kita. Apa pump tu buat? Pump tu akan menyebabkan air masuk ke dalam pump tu, air keluar ke dalam pump, air keluar daripada pump tu. Sama juga jantung. Kenapa kita panggil dia pump? Pengepaman jantung, ada darah masuk ke dalam jantung, ada darah keluar daripada jantung. Sebab tu kita panggil dia pengepaman. Jadi kalau kamu tak boleh nak bayangkan, kamu tengok akuarium lah. Siapa ada akuarium boleh tengok lah. Tak ada akuarium boleh tengok dekat YouTube. Okay, sekarang ni ramai orang minat tentang ikan-ikan ni kan. Jadi dia ada pump. Pump ni akan menyedut air masuk, kemudian akan menyebabkan air keluar. Kemudian ada peredaran air dalam akuarium tu. Kenapa ada peredaran air? Sebab dia nak pastikan ada udara yang masuk ke dalam air, ke dalam akuarium tu. Okey. Jadi dia membekalkan udara, membekalkan oksigen kepada ikan-ikan yang ada dalam akuarium. Sama juga untuk pump jantung ni, jantung tu sebagai pump. Pump ni maksudnya ada darah masuk, ada darah keluar. Kenapa penting jantung ni bertindak sebagai pump? Supaya dia dapat peredaran darah. Okey, peredaran darah. Kemudian jantung juga dia hasilkan bunyi. Apabila dia mengecut dan mengendur, dia akan hasilkan bunyi. Yang pertama bunyi loop. Loop ni apabila injap trikuspid, injap bikuspid ini tutup. Jadi ada tekanan yang diberikan terhadap injap trikuspid, injap bikuspid menyebabkan penghasilan bunyi loop. Okey? Jadi sekali lagi, kenapa bunyi ini boleh terhasil? Ada tekanan yang bertindak terhadap injap trikuspid, injap bikuspid yang menyebabkan bunyi loop. Kemudian bunyi dup pula ada tekanan terhadap injap sabit yang menyebabkan injap sabit itu tertutup. Yang ini akan menghasilkan bunyi dup. Okey. Sekarang ni kita tengok. Okey. Selain daripada atrium, ventricle, injap, bahagian ini adalah sangat-sangat penting untuk menentukan atau untuk mengawal degupan jantung. Yang pertama kita ada nodus sinoatrium ataupun bahasa Inggeris sinoatrial nodes. Okey, bahasa Inggeris. Ataupun boleh dipanggil sebagai nodus SA. Ataupun bahasa Inggeris boleh panggil sebagai SA
nodes. Okey, SA nodes. SA ni boleh guna ke tak? Boleh guna untuk jawab exam. Sebab apa? International books memang dia singkatkan sinoatrium tu kepada SA. Jadi tak ada masalah. Sepatutnya bila exam pun kamu boleh guna juga. Okey? Sebab apa ni international? Ni bukan kita sendiri yang reka singkatan tu. Tak. Yang ni memang internationally, worldwide, in the scientific world ni, dia singkatkan benda tu kepada SA note. Jadi kita boleh guna. Okey? Kamu tak nak tulis panjang pun tak apa. Tapi kalau cikgu kamu suruh tulis panjang, kamu tulislah panjang. Kamu ikut je lah cakap cikgu kamu. Okey, nanti marah pula dia kan. Tapi ni saya beritahu berdasarkan pengalaman lah. Cikgu beritahu berdasarkan pengalaman. Jadi boleh guna nodus SA. Nodus SA ni duduk dekat atrium. Okey, dia berada di atrium. Boleh ya? Dia berada di atrium. Kemudian kita ada nodus AV. Nodus atrioventricular. Jadi nodus atrioventricular ni sepatutnya dia duduk kat kawasan ventricle. Di antara atrium dan ventricle. Kat kawasan ni lah. Okey. Dia duduk kat kawasan tu. Bunyi tu macam mana cikgu? Kita dapat dengar ke? Kalau kita ada stetoskop tu kita boleh dengar lah. Kan? Stetoskop yang doktor guna tu. Kita boleh dengar kan. Kadang-kadang doktor letakkan stetoskop tu kat dada kita kan. Dekat belakang kita. Jadi dia boleh dengar lah. Dia akan kuatkan bunyi. Okey. Cikgu tak pastilah kalau kamu boleh dengar ke tak. Kalau kamu letakkan telinga kamu dekat dada orang lain. Cikgu tak pernah try lain tu. Kemudian di bawah ni kita ada nodus atrioventricular ataupun nodus AV. Nodus AV. Okey. Kemudian di tengah-tengah septum. Ni septum ya. Yang pemisah antara kanan dan kiri kita panggil septum. Kanan dan kiri dipisahkan oleh satu dinding yang dipanggil septum. Di dalam septum tu ada berkas His. Ada berkas His. Ataupun bahasa Inggeris kita panggil bundle of His. Bundle of His. Okey. Bundle of His. Ini struktur lah. Struktur yang ada pada jantung. Kemudian keluar daripada bundle of His ni ada salur-salur yang lagi kecil, cabang-cabang yang lagi kecil, okey, yang dipanggil sebagai Purkinje fiber, gentian Purkinje, ya, gentian Purkinje, okey, dia kecil sikit lah, dia keluar daripada bundle of His, jadi dia akan pergi ke seluruh kawasan ventricle. Okey, dia dengar betul-betul ya. Pertama sekali, nodus sinoatrium, nodus SA ni sini ni, dia akan hasilkan impuls. Impuls ni apa? Impuls ni adalah maklumat ataupun dia adalah electrical information, lebih kurang macam tu lah. Okey, electrical information, dia akan menyebabkan respon. Dia akan boleh menyebabkan respon. Jadi dia akan hasilkan impuls. Ada buku dia panggil sebagai impuls saraf. Ada buku dia sebut impuls sahaja. Ada buku dia tulis impuls elektrik. Ada buku dia tulis action potential. Dia kadang-kadang banyak sangat nama ya. Tapi kamu ikut buku teks lah yang paling selamat sekali. Kalau tak salah cikgu, buku teks sama ada dia sebut impuls atau impuls saraf. Jadi tak payah pening-pening kepala dengan nama-nama yang lain tu. Okey? Jadi, nodus sinoatrium ni, dia perentak. Jadi, bila masuk perentak tu, dia akan hasilkan impuls. Impuls ni akan pergi ke seluruh kawasan atrium. Okey? Cikgu berwarna kuning ni. Nak nampakkan bahawa di nodus sinoatrium ni akan hasilkan impuls saraf. Dan impuls saraf ni akan pergi merebak ke seluruh kawasan atrium. Okay, dia akan merebak ke seluruh kawasan atrium. Jadi apabila dia merebak ke seluruh kawasan atrium, atrium tu terima impuls ni akan menyebabkan bahagian atrium ni mengecut. Okey? Bahagian atrium ni mengecut. Bila bahagian atrium mengecut, kecut ni maksudnya apa? Kecut ni dia akan ruang dia semakin kurang.
Bila ruang semakin kurang, tekanan dia makin tinggi, dia akan tolak darah pergi ke bawah. Jadi daripada atrium kanan dan atrium kiri akan tolak darah pergi ke ventricle kanan dan ventricle kiri. Jadi bila dia tolak darah pergi ke ventricle kanan dan ventricle kiri, injap trikuspid, injap bikuspid akan terbuka. Okey? Injap bikuspid dengan injap trikuspid akan terbuka. Jadi bila injap trikuspid, injap bikuspid terbuka, keadaan ni kita panggil sebagai diastolic. Okey? Bukan keadaan apa ni. Bila atrium tu mengecut, kita panggil dia keadaan diastole. Okey, atrium mengecut, kita panggil sebagai keadaan dia diastole. Jadi kamu kena ingat bila injap trikuspid, injap bikuspid ni terbuka, injap sabit akan tertutup. Dia akan ada tekanan kepada injap sabit ni menyebabkan injap sabit itu tertutup. Bila injap sabit tertutup, dia akan hasilkan bunyi dup. Okey, dia akan hasilkan bunyi dup. Okey, sekali lagi ya. Sekali lagi. Takut nanti kamu mungkin tak pernah jelas. Cikgu ulang sekali lagi. Kita ada nodus sinoatrium. Sinoatrial nodes. Sinoatrial node ni adalah pencetus. Dia adalah perentak yang akan mencetuskan impas. Jadi bila dia cetuskan impas tu akan pergi merebak ke seluruh kawasan atrium. Dia akan pergi merebak ke seluruh kawasan atrium. Jadi apabila dia pergi merebak ke seluruh kawasan atrium, dia akan menyebabkan atrium mengecut. Jadi bila atrium mengecut, ventricle mesti kendur. Ventricle mesti kendur. Dia mesti salah satu, dia tak boleh dua-dua kecut. Atrium kecut, ventricle kecut. Masalah jantung kamu nanti. Jadi atrium dia kecut. Bila atrium kecut, ventricle dia kendur. Jadi pengenduran ventricle ni dipanggil sebagai diastole. Okey, pengenduran ventricle dipanggil sebagai diastole. Okey, pengenduran ventricle dikenali sebagai diastole. Pada waktu ni, injap trikuspid dengan injap bikuspid ni terbuka. Injap sabit tertutup. Bila injap sabit tertutup, dia akan hasilkan bunyi dup. Dia hasilkan bunyi dup. Okey. Dan pada waktu yang sama, impas saraf yang dihasilkan, dicetuskan oleh nodus SA ni akan sampai ke nodus atrioventricular. Dia akan sampai ke nodus atrioventricular. Sebab nodus atrioventricular tu berada di antara atrium dengan ventricle. Sebab tu nama dia atrioventricular. Jadi bila dia sampai di situ, nodus AV ni pula, dia sebenarnya dia ada apa? Dia berhenti sekejap sebenarnya, ada bawah berapa kosong saat dah. Dia ada berhenti sekejap. Kemudian bila dia terima sahaja impas saraf daripada SA node ni, nodus SA, dia akan hasilkan dia punya impas saraf sendiri. Akan hasilkan impas dia sendiri, dan impas dia sendiri akan merebak ke seluruh kawasan ventricle melalui berkas his, kemudian dia akan pergi ke gentian perkinja. Dia pergi dulu kepada berkas his yang ada dalam septum. Kemudian dia masuk kepada cabang dia yang lagi kecil yang dipanggil sebagai gentian perkinja. Jadi bila dia pergi ke seluruh kawasan ventricle, akan menyebabkan ventricle pula kecut. Jadi bila ventricle kecut, ventricle akan tolak darah naik ke atas. Dia tolak pergi ke mana? Dia tolak pergi ke arteri pulmonari, dia tolak pergi ke aorta. Okey, dia tolak pergi ke arteri pulmonari, tolak pergi ke aorta. Waktu ni injap trikuspid, injap bikuspid akan tertutup. Injap sabit akan terbuka. Jadi injap trikuspid, injap bikuspid tutup, dia akan hasilkan bunyi loop. Okey. Injap sabit terbuka. Waktu ni kita panggil keadaan ventricle dikenali sebagai sistole. Keadaan ventricle dikenali sebagai sistole. Okey, keadaan ventricle dikenali sebagai sistole. Okey. Nak cikgu ulang tak?
Siapa-siapa nak cikgu ulang ke? Kalau nak ulang, cikgu ulang daripada SA note. Okey, cikgu ulang ya. Tak apa, jangan risau. Injap tutup sebab tak nak bagi darah keluar ke arah lain ke. Injap tertutup, injap dia menghalang. Injap, bila sebut tentang injap, ni untuk jawab soalan Samsung ni. Bila sebut tentang injap, injap ni akan pastikan darah mengalir dalam keadaan satu hala. Okey, dia one way sahaja. Jadi bila dia tutup, maksudnya dia tak nak darah masuk balik ke dalam tu. Ke tempat yang sebelumnya. Injap akan pastikan darah mengalir dalam keadaan sehala. Dia tak akan boleh move back way lah. Okey. Okey, boleh. Nanti cikgu terang balik tentang bunyi terhasil. Okey. Jadi kita ada yang pertama sekali, kamu kena ingat, iaitu nodus SA. Boleh ya? Semua orang boleh ingat nodus SA. Nodus SA ni dikenali sebagai perentak. Perentak ni maksudnya dia hasilkan impas. Dia pencetus penghasilan impas. Jadi nodus SA ni, nodus SA yang cikgu bulat warna kuning ni akan hasilkan impas. Impas ni kemudian akan merebak pergi ke seluruh kawasan. Dia akan merebak ke seluruh kawasan atrium. Okey, dia akan merebak ke seluruh kawasan atrium. Jadi apabila dia merebak ke seluruh kawasan atrium, atrium tu apabila ada terima impas daripada nodus sinoatrium, nodus SA, menyebabkan bahagian atrium, tak kira lah atrium kiri ke atrium kanan, dua-dua bahagian ni akan mengecut. Jadi bila dia mengecut, dia akan tolak darah pergi ke ventricle. Ventricle kanan dan ventricle kiri. Dia akan tolak darah pergi ke ventricle. Waktu ni kita panggil dia sebagai diastole. Sebab apa? Sebab ventricle dia mengendur. Atrium mengecut. Kita panggil dia sebagai diastole. Dan waktu ni juga kamu kena ingat injap trikuspid. Di sini ni ada injap trikuspid. Injap trikuspid dengan injap bikuspid akan terbuka. Sebab apa dia terbuka? Sebab darah akan mengalir daripada kawasan atrium ke kawasan ventricle. Injap sabit akan tertutup. Kenapa bunyi boleh terhasil? Sebab ada tekanan yang dikenakan terhadap injap sabit. Jadi, ada tekanan yang dihasilkan terhadap injap sabit yang menghasilkan bunyi dup. Okey. Bunyi ni macam mana boleh hasil? Macam pintu. Macam mana kamu nak bunyikan pintu tu? Kamu ketuk dia. Bila kamu ketuk dia, ada tekanan pada dia punya kayu dia tu yang menyebabkan keluar bunyi. Jadi maksudnya, penghasilan bunyi ini disebabkan oleh ada tekanan darah yang kena pada injap sabit itu, yang menyebabkan dia penghasilan bunyi dup. Okey, ada tekanan pada dinding injap sabit itu menyebabkan dia tertutup yang menghasilkan bunyi dup. Keadaan ni ventricle kendur. Keadaan ventricle kendur kita panggil dia sebagai diastole. Atrium akan mengecut, dia akan tolak darah masuk ke ventricle. Waktu ni injap trikuspid, injap bikuspid terbuka, injap sabit tertutup. Bila injap sabit tertutup disebabkan oleh tekanan darah yang kena pada injap sabit tu, yang menghasilkan bunyi dup. Ini secara level kamu lah. Cikgu terangkan secara level kamu lah. Sebab apa? Sebab dia ada graf, dia ada berapa saat, fasa-fasa dia tu. Tak nak masuk yang itu, nanti kamu lagi pening kepala. Okey? Dia ada 0.1 saat, 0.3 saat, 0.4 saat. Iaitu, lepas tu dia ada graf pula, macam mana graf tu menunjukkan penghantaran impas tu. Semua tu tak payahlah. Nak cerita yang mudahnya, apa yang berlaku waktu ni, nodus sinoatrium dia sebagai pencetus akan menghasilkan impas. Impas ni kemudian akan merebak ke seluruh kawasan atrium. Bila dia sampai ke seluruh kawasan atrium, menyebabkan atrium mengecut. Bila atrium mengecut, injap trikuspid, injap bikuspid akan terbuka. Injap sabit akan tertutup. Disebabkan oleh ada tekanan terhadap tekanan oleh darah.
Bila dia tertutup, ada tekanan pada injap sabit itu, dia akan menghasilkan bunyi dup. Atrium mengecut, ventricle kendur, kita panggil keadaan dia sebagai diastole. Okey, kita panggil keadaan dia sebagai diastole. Kemudian pada waktu yang sama, impuls tu akan sampai ke nodus atrioventricular. Dia akan sampai ke nodus atrioventricular. Apabila dia sampai ke nodus atrioventricular ni pula akan hasilkan impuls dia sendiri. Jadi bila dia hasilkan impuls dia sendiri, impuls ni akan dibawa oleh bundle of His, okey, berkas His di dalam septum. Septum ni adalah struktur yang mengasingkan antara kiri dan kanan jantung. Dalam dia tu ada berkas His. Kemudian daripada berkas His tu keluar cabang-cabang yang dipanggil sebagai pekinja fiber ataupun gentian pekinja. Apa fungsi bundle of His? Apa fungsi pekinja fiber ni? Dia akan bawa impuls yang dicetuskan oleh nodus atrioventricular, nodus AV, ke seluruh kawasan ventricle. Dia akan bawa ke seluruh kawasan ventricle. Yang menyebabkan apabila ventricle dia terima impuls, ventricle pula akan kecut. Okey? Bila ventricle kecut, dia akan tolak darah naik ke arteri pulmonari, naik ke aorta. Waktu ni injap tricuspid, injap bicuspid akan tutup. Kenapa dia tutup? Ada tekanan yang dikenakan terhadap injap tu. Jadi bila ada tekanan yang dikenakan terhadap injap tu menyebabkan injap tu tertutup, dia akan hasilkan bunyi loop. Kenapa bunyi ni boleh terhasil? Bunyi ni boleh terhasil disebabkan ada sesuatu yang bertindak terhadap dinding tu. Okey, yang bertindak terhadap dinding tu. Macam mana, boleh ke? Cikgu risau juga ni. Azril, kamu boleh off kamu punya apa? Kamera dengan apa ni? Sebab apa, nanti dia akan makan data kamu. Okey, Mak Bijan boleh, Kadri boleh, Kik Seng Tang boleh, Sahana boleh, Hazim Hakimi boleh. Okey. Cardiac arrest, okey. Serangan jantung lah kan cardiac arrest ni. Cardiac arrest ni selalunya melibatkan kalau ada oksigen yang tak boleh nak dihantar pergi ke jantung. Okey, jadi ada sesuatu yang menyumbat salur darah tu yang menyebabkan darah tak boleh nak dihantar ke jantung. Okey. Kemudian ada kejutan elektrik ke yang kadang-kadang pun boleh menyebabkan cardiac arrest juga. Yang ini yang terpaksa kena jalankan apa? CPR, cardiopulmonary resuscitation. His bundle of His ni dia besar. Dia seolah-olah macam wire dekat luar, wire elektrik dekat kabel elektrik dekat luar tu, kabel elektrik kat luar, tapi yang wire dekat dalam rumah ni dia wire yang kecil sikit. Dia tak macam kabel elektrik kat luar. Okey, jadi pekinja fiber ni wire yang halus-halus. Bundle of His tu dia wire yang besar. Boleh tak Muhammad Ikmal? Okey. Pekinja fiber ni cabang-cabang wire-wire yang lebih kecil lah. Lebih kurang macam tu lah cikgu nak terang bagi kamu faham. Atrium, bukan atrium tutup Kik Seng Tang. Atrium dia mengecut atau mengendur. Tutup terbuka ni injap. Jadi bila atrium kecut, kita panggil dia sebagai diastole. Okey. Kalau ventricle yang kecut, kita panggil dia sebagai systole. Okey. Boleh tak Kik Seng Tang? Yang tutup buka ni adalah injap. Yang kecut dan kendur ni adalah bahagian jantung tu. Okey, orang lain ada soalan ke? Cikgu cuba jawab lah ya. Setakat level SPM cikgu boleh jawab lah. Kalau lebih daripada itu cikgu pun tak tahu. Jadi kita ada Ain, Alia, Arni, Azril, Kokiro, Daniel, Faris, Fitri, Gurwani.
kita ada Hafizan, Hani, Haslin, Hazim, Hazika, Izati, Justin, Khairin, Kik Sentam, Mat Bijan, Muhammad Ikwan, Muhammad Ikmal, Muhammad Nazmi, Muhammad Kadri, Nur Hanan, Nur Sarah, Nur Syasha, Nurhana, Raihana, Riknesh, Saf, Sahana, Samsung, Sharifah, Syahirah, Takiyah, Wasim. 39 orang. Ramai hari ini. Evernote tu produce impulse, then Evernote bila dihasilkan impulse tu akan bergerak di bundle office. Kemudian dia akan pergi ke pekinja fiber. Dia akan pergi ke seluruh ventricle. Kenapa dia bergerak ke bundle office? Kenapa dia pergi ke pekinja fiber? Untuk dia hantar ke seluruh kawasan ventricle. Apabila kawasan ventricle terima sahaja impulse ni, dia akan mengecut. Jadi bila dia mengecut, dia akan tolak darah naik ke atas jantung. Sama ada dia pergi ke arteri pulmonari. Pergi arteri pulmonari ni nak bawa darah pergi ke jantung. Sama ada dia pergi juga ke aorta. Aorta ni untuk bawa darah pergi ke seluruh tubuh badan. Ini untuk jawab soalan Mak Ikmal. Mak Hafizan, cardiac arrest bukan sebab electrical malfunction ke cikgu? Yang cikgu tahu boleh jugalah. Dia macam-macam cardiac arrest ni. Dia punya apa ni? Yang cikgu tahulah cardiac arrest ni dia melibatkan jantung. Ada masalah terhadap jantung. Jadi mungkin disebabkan oksigen, mungkin jantung tu dia berhenti berdegup, serangan jantung disebabkan oleh dia kena kejutan elektrik dan lain-lain lah. Okey, di antaranya. Ya, nodus SA ada dekat atrium kanan sahaja. Atrium kiri tak ada. Atrium kiri tak ada. Ni jawab soalan Hazim Hakimi. Okey. Cardiac arrest pun kadang-kadang orang tu dia pressure tinggi sangat kan. Boleh kena juga serangan jantung kan. Kita tengok movie kadang-kadang drama kan. Dia marah dekat anak dia ke, dia marah dekat menantu dia ke. Marah sungguh-sungguh ni. Sampai kena serangan jantung. Okey. Untuk jawab soalan Takiyah ni, pada waktu yang sama, atrium kan dia hasilkan impuls. Impuls tu pergi merebak ke kawasan atrium. SA node akan hasilkan impuls merebak ke kawasan atrium. Pada waktu yang sama, dia sampai juga ke AV node. Apabila dia sampai ke AV node pula akan hasilkan impuls elektrik ni. Dia akan pergi ke bundle office. Bundle office itu ada dalam mana? Dalam septum. Kemudian dia akan merebak pergi ke cabang-cabang daripada bundle office, kita panggil pekinja fiber. Dan dia pergi ke apex jantung. Apex tu adalah seluruh kawasan jantung tu lah. Kawasan ventricle jantung tu. Jadi bila ventricle dia dapat je impuls, akan menyebabkan dia pun mengecut. Jadi impuls tu akan menyebabkan jantung tu mengecut. Jadi bila jantung, dia menyebabkan ventricle mengecut. Bila ventricle mengecut, kita panggil dia sistole. Dia akan tolak darah pergi ke arteri pulmonari, tolak darah pergi ke aorta. Okey. Dia sebenarnya kawasan, kalau tak salah cikgu, di kawasan ventricle. Okey, yang AV node tu. Cuma dia kedudukan dia tu, dia dekat dengan atrium. Di antara atrium dengan ventricle, kedudukan dia tu. Okey. Kedudukan dia di antara atrium dengan ventricle. Dia sebelah kanan juga. Kiri tak ada, sebelah kanan semua. Okey, orang lain ada soalan?
Jadi minggu depan kita akan masuk struktur kepada jantung dan peredaran. Adakah artificial jantung untuk... Cikgu ada pernah dengar juga tentang artificial heart ni. Okey. Tapi tak pastilah. Nak cerita pun takut salah. Artificial heart ni. Okey. Dia selalunya yang cikgu dengar macam-macam lah. Cerita ni kadang-kadang macam-macam. Ada orang kata ambil jantung daripada haiwan lah. Kemudian ada orang buat klonkan jantung tu. Menggunakan stem cell. Tisu stem. Dia klonkan untuk hasilkan jantung luar daripada badan manusia ni. Kemudian ada yang jantung daripada plastik artificial ni. Macam-macam lah dengar teknologi sekarang ni kan. Pelik-pelik lah. Jantung rosak ni, kalau jantung rosak ni, dia kena dapat jantung baru. Jantung daripada orang lain. Nak dapat jantung daripada orang lain ni, selalunya orang tu, dia meninggal lah. Dia tak boleh ambil daripada orang hidup. Ambil daripada orang hidup, dia very unethical lah kan. Orang meninggal ataupun orang tu dah ada brain death ke. Otak dia mati. Ataupun dia mengalami kemalangan. Jadi mengalami kemalangan, dia dah mati tapi jantung dia tu masih lagi boleh digunakan. Sebab apa? Dia donor, dia penderma. Okey. Adakah artificial jantung untuk orang yang jantung rosak? Ni untuk jantung rosak lah. Untuk artificial jantung ni cikgu tak nak dengar lagi. Kebanyakan dia, kalau jantung rosak ni, nak tak nak dia kena ambil jantung daripada orang lain. Cikgu kalau dalam soalan peperiksaan, macam mana contoh soalan untuk tajuk ni? Dia akan bagi ni. Kalau soalan objektif, dia akan bagi macam soalan objektif, dia akan bagi macam catat alir tu. Kan? Kita ada A, lepas tu pergi ke B, pergi ke C, pergi ke D. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia suruh kamu pilih. Yang mana betul dia punya aliran dia tu. Yang ni soalan yang cukup terkenal, bukan terkenal lah. Dia memang selalu ditanya untuk soalan objektif. Jadi kamu kena tahu apa yang berlaku mula-mula, kemudian apa yang berlaku, ketiga apa yang berlaku dan seterusnya apa yang berlaku. Okey? Kalau soalan subjektif, dia mungkin labelkan, dia suruh kamu labelkan struktur jantung tu apa? SA nodes, AV nodes. Okey? Ini jawab soalan Syarifah Syakirah. Yang pegang injak bikuspik. Yang ini untuk KBSM ada ya. Tapi untuk KSSM, dia tak ada ya. Dekat bawah jantung ni, dia ada satu struktur yang pegang injap. Okey? Struktur yang pegang injap. Kalau tak salah cikgu, nama dia cordae tendini. Cordae tendini. Di bawah cordae tendini tu pula ada otot. Otot ni dipanggil sebagai papillary muscle. Okey? Papillary muscle. Jadi menyebabkan nanti injap tu dia takkan flip naik ke atas. Itu jawab soalan Hani Syafinas. Orang lain ada soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu ucapkan terima kasih lah ya. Beri perhatian lah terhadap apa topik kita hari ini. Cikgu doakan kamu semua dapat faham, dapat ingat biologi ni. Kemungkinan besar dia akan membantu kamu nak jawab exam nanti. Okey ya. Okey. Jumpa minggu depan. Siapa yang free boleh join. Okey, sama-sama semua.